Selamat datang dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Current Sphere MY, suara Anda di dalam dunia politik, keadilan, dan pendedahan panas yang tidak akan Anda dengar di media arus perdana. Hari ini kita akan bawakan satu isu yang benar-benar membakar semangat rakyat Sabah. Satu persoalan besar yang masih lagi belum dijawab. Mengapa tiada tindakan terhadap laporan polis palsu dalam kes rasuah Sabah Mineral Mining? Ya, ini bukanlah soal politik semata-mata. Ini adalah soal integriti sistem keadilan negara kita. Mari kita bongkar satu persatu. Dan di hujung video ini kita akan masuk ke perbincangan yang lebih panas. Adakah keadilan kini hanya milik orang yang berkuasa? Kita rujuk kepada laporan Malaysia Kini bertarikh 15 Jun 2025 yang mendedahkan bahwa pemberi maklumat rasuah Albert Tay kini sedang merayu kepada Jabatan Peguam Negara ataupun AGC agar bertindak ke atas laporan polis palsu yang didakwa telah dibuat oleh Arifin Arif, seorang tokoh politik daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Arifin sebelum ini adalah adun Mambakut dan beliau juga mempunyai kedudukan dalam struktur pentadbiran negeri Sabah. Apa yang berlaku? Albert Tay yang juga seorang kontraktor sebelum ini tampil mendedahkan penyelewengan dalam proyek-proyek melibatkan Sabah Mineral Mining ataupun SMM. Namun malangnya, selepas membuat pendedahan itu, beliau sendiri telah menjadi mangsa apabila laporan polis dibuat terhadapnya yang kini disifatkan sebagai laporan palsu dan bermotifkan balas dendam. Mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan, membuat laporan polis palsu adalah jenayah dan boleh dihukum dengan penjara sehingga 6 bulan ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Namun setelah berbulan-bulan berlalu, sehingga kini tiada tindakan pendakwaan terhadap individu yang membuat laporan palsu tersebut. Tiada sebarang kenyataan rasmi daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, AGC ataupun SPRM. Sunyi, sepi, dan senyap. Bagi rakyat Sabah, ini bukanlah isu yang kecil. Ini adalah isu keadilan awam. Ini mencerminkan bagaimana sistem keadilan negara boleh diabaikan apabila melibatkan nama-nama besar di dalam politik. Dalam kenyataan yang tegas oleh Daniel John Jambun, Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation, beliau menyatakan bahwa kegagalan institusi seperti AGC, PDRM dan juga SPRM untuk bertindak bukanlah sekadar kelewatan yang biasa, tetapi boleh ditafsir sebagai kompromi institusi untuk melindungi elit politik. Beliau juga telah menegaskan bahwa yang pertama, AGC perlu segera mendakwa di bawah Seksyen 182. Yang kedua, PDRM perlu menyiasat motif sebenar laporan polis terhadap Albert Tay. Dan yang ketiga, SPRM wajib menyimak semula pendedahan asal tentang perolehan SMM. Kes ini bukan hanya soal Albert Tay, tetapi mencerminkan nasib semua pemberi maklumat di Malaysia, khususnya di Sabah, yang sering ditindas atau diketepikan hanya kerana mereka bersuara. Untuk konteks tambahan, Sabah Mineral Mining ataupun SMM sebelum ini pernah menjadi perhatian apabila beberapa projek lombong didakwa telah diberikan secara tidak telus, termasuklah kepada syarikat yang tiada pengalaman ataupun hubungan rapat dengan pemimpin politik tertentu. Pada tahun 2023, SPRM pernah menyatakan bahwa mereka sedang menyiasat beberapa elemen salah guna kuasa di dalam SMM. Namun sehingga kini tiada hasil konkret.
Malah, menurut laporan The Vibes dan Daily Express sebelum ini, beberapa dokumen dalaman SMM yang bocor menunjukkan adanya unsur political influence dalam pemberian konsesi dan lesen perlombongan, termasuklah kepada syarikat milik saudara mara pemimpin parti tertentu di Sabah. Albert Tay adalah antara individu yang menyerahkan dokumen tersebut kepada SPRM, namun tiada perlindungan diberikan kepadanya sebagai pemberi maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ini membuktikan bahwa sistem yang sepatutnya melindungi whistleblower akhirnya menjadi senjata untuk menindas mereka pula. Jadi persoalannya sekarang, saudara-saudari dan sahabat-sahabat di Currents VMY, adakah ini bukti bahwa keadilan kini hanya milik mereka yang mempunyai kuasa politik? Mengapa tiada tindakan terhadap Arifin Arif sedangkan undang-undang sudah jelas? Nah, dan seterusnya, adakah pihak berkuasa sengaja melengah-lengahkan siasatan karena takut kepada tekanan politik dalaman GRS? Dan adakah ini adalah cara untuk menakut-nakutkan mana-mana rakyat Sabah yang berani membongkar rasuah? Dan yang lebih penting lagi, di manakah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini? Bukankah beliau sebelum ini berkali-kali menyatakan kerajaan Madani akan melindungi integriti dan pemberi maklumat? Atau Sabah sekali lagi menjadi wilayah yang diabaikan hanya karena faktor politik? Dan kalau benar laporan palsu ini tidak didakwa, apakah message yang kita hantar kepada rakyat Malaysia? Adakah kalau Anda orang biasa, Anda akan kena, tetapi kalau Anda orang politik, Anda akan bebas? Nah, apa pandangan Anda semua? Inilah yang rakyat tidak boleh lagi diamkan. Jangan lagi kita diam. Kita sudah letih dengan janji. Kita mahu tindakan. Kita mahu keadilan yang sebenar. Bukan skrip drama yang berulang-ulang kali. Kawan-kawan semua, kalaulah Anda rasa isu ini penting, kongsikan video ini. Biarlah suara rakyat Sabah dan Malaysia didengar sampai ke Putrajaya. Dan tinggalkanlah komen. Adakah Anda percaya yang pemberi maklumat patut dilindungi atau mereka akan terus menjadi mangsa sistem yang korup? Baiklah, oleh itu jangan lupa subscribe ke channel ini Currents VMY, di mana kami tidak akan biarkan isu-isu seperti ini tenggelam di telan masa. Kita akan terus perjuangkan suara rakyat, sebab keadilan yang tertangguh adalah keadilan yang dinafikan. Terima kasih kerana telah menonton. Jumpa lagi di pendedahan yang akan datang. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.